Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah masih lagi diberikan peluang, diberikan peluang pagi ini untuk kita sama-sama berkongsikan, terus berkongsikan lillahi taala insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'. InsyaAllah kita akan meneruskan perkongsian kita seperti biasa selepas habisnya Ramadan, dan kita dah masuk dalam bulan Syawal, insyaAllah sebagai peringatan bersama. Bulan Syawal ni pun ada satu boleh dikatakan satu amal ibadah yang khusus sambungan daripada puasa Ramadan, iaitu seperti mana yang semua sedia maklum, puasa 6 insya-Allah. Ada orang dah start semalam, hari raya yang kedua, dan boleh teruskan, lagi cepat lagi bagus sebenarnya, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang paling penting kita laksanakan, kita lakukan, dan jangan jangan abaikan, kerana ia adalah suatu sunat yang digalakkan, sunat muakkad, jadi semoga dengan cara itu kita mendapat kita mendapat pahala yang berganda lagi, seumpama berpuasa selama setahun, jadi besar ganjarannya, oleh demikian jangan tinggalkan peluang ini, supaya kita mendapat Allahumma salli ala Muhammad, mendapat ganjaran bertambahan, bertambah-tambah insya-Allah, itu kita nak dalam kehidupan. Baik, insya-Allah kita akan teruskan perkongsian kita melalui kitab Fadilat Amal, Fadilat berkenaan dengan zikir, yang mana sebelum ini kita dah kongsikan, dipanggil bahagian yang pertama, iaitu bahagian tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang zikir sangat banyak, tak selamba hari itu dalam 50 lebih, 54 tak selamba, 54 betul, 54 firman Allah dalam Al-Quran yang menekankan tentang pentingnya ataupun menyebut tentang zikir ini. Jadi oleh demikian, zikir adalah merupakan di antara amalan-amalan ataupun ibadah yang sangat penting dan mudah, yang mudah untuk kita laksanakan. Hanya perlu lafazkan, dan juga kalau kalau mungkin zikir dalam hati pun diambil kira juga, maknanya boleh juga berzikir di dalam hati, Allahu Rabbi. Yang paling penting hati kita, minda kita, akal kita teringatkan Allah SWT sentiasa, insya-Allah, itulah yang terbaik dalam kehidupan ni. Kalau kita sentiasa ingat pada Allah, kita akan selamat. Kenapa kamu kata kita akan selamat? Sebab apa? Bila Allahumma salli ala Muhammad, sepanjang masa kita teringatkan Allah, insya-Allah, akhir kalam dan juga akhir hayat kita akan kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, kerana mati kita dalam keadaan ingatkan Allah, kita ingat pada Allah. Jadi insya-Allah, orang yang mengingati Allah, dia akan dekat dengan Allah, dan orang yang mendekati mengingati Allah, ia akan dilindungi oleh Allah SWT, dan perlindungan itu sehingga kelah ke nafas yang terakhir, maknanya dalam keadaan dia dijemput oleh malaikat Israel, dan untuk kembali ke rahmatullah, dia masih lagi mengingati Allah. Jadi kembalinya itu dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita nak dalam kehidupan. Jadi oleh demikian, sama-sama kita lazimkan lidah kita, mulut kita, lisan kita, dan hati kita untuk sentiasa mengingati Allah SWT, ingatan ini khas bertujukan untuk dia yang bersendiri, orang yang bercakap, dan juga pada rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian, untuk sama-sama kita dapat manfaat. Dan dalam kehidupan ini tak ada apa dan nak dikejar. Dunia ni kalau dikejar pun, daripada hujung timur ke barat, utara ke selatan pun, kita akan jumpa benda yang sama je sebenarnya, dan ianya satu nikmat. Kalau nikmat yang kita jumpa, makanya nikmat yang kita jumpa tu adalah nikmat yang sementara, nikmat yang sementara, dan seronoknya sekejap je, dan apabila seronok tu, seronok yang kita akan temui itu akan jadi kenangan, kenangan yang kemungkinan besar akan kita lalui semula, ataupun kemungkinan besar tak dilalui lah, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah kebiasaannya,
kebiasaannya memang dia akan hilang macam tu sajalah. Apabila jadi kenangan, apabila kita lalui nikmat-nikmat yang menyeronokkan sebagainya, kemudian ia akan jadi kenangan. Dan bila jadi kenangan, kadang-kadang kita akan dah lupa dah. Dah tak ada apa dah. Jadi ini menunjukkan jelas bahawasanya apa yang kita lalui dalam fana, bersifat fana, sifat yang hancur, sifat yang sementara, sifat yang sememangnya tidak kekal, lain, berbeza sekali dengan apa yang bakal kita lalui untuk penghujung tempat kembali kita, yakni syurga Allah. Kita nak syurga Allah. Jangan kita tak nak semua orang, hamba yang yakin dan percaya, kalau semua orang faham dan tahu apa erti syurga, apa erti neraka, pastinya semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang Allahu Akbar, bercita-cita untuk memasuki syurga Allah, kembali tempat yang sebaik-baiknya kembali. Tetapi yang sedihnya adalah ramai yang nak masuk syurga, tetapi tak berusaha ke arah syurga. Itu yang sangat menyedihkan. Walhal sebenarnya dalam kehidupan kita ini, apa yang kita nak, kita kena usaha. Allah SWT dan Islam itu sendiri dan Rasulullah sendiri mengajar kita untuk sentiasa berusaha. Sehingga kan Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah sendiri mengajar dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana Rasulullah menambat buraq yang ditunggangi, padahal buraq tu dekat di langit, tak ada siapa nak curi pun. Tak ada siapa nak curi pun, tapi Rasulullah tambat juga, supaya apa? Supaya itu ikhtiar, usaha dan ikhtiar yang mana perlu kita lakukan untuk memastikan bahawa hasilnya kita dapat. Kalau kita tambat buraq tu, maka buraq itu tak akan terlepas, tak akan dicuri, tak akan terlepas lah, paling penting tak terlepas lari dan sebagainya. Jadi itu di antara usaha yang kita buat untuk memastikan hasilnya menjadi kejayaan. Sebab itulah Islam itu memang mengajar kita macam tu, supaya kita berusaha dulu, berusaha, buatlah sehabis baik, dan seterusnya kita bertawakal, serah diri pada Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Tetapi insya-Allah dalam kehidupan ini, apa yang kita usahakan Allah tak akan sia-siakan. Orang kafir sendiri, orang yang bukan Islam sendiri, walaupun mereka bukan Islam, tetapi apabila mereka berusaha, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengubah tu bukannya atas kuasa mereka, tidak, tetapi Allah akan beri apa yang dia nak. Sebab nilai dunia ni, Allahu Akbar, nilai dunia sangat sedikit. Kalau kita tengok, Allahu Akbar, kenapa orang kaya pula dah, orang kafir, ramai yang kaya-kaya, hidup mewah, Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa kita fikir balik, kenapa pula kita tak diberikan harta yang sedemikian kadang-kadang? Itu Allahu Akbar. Aku rasa ramai yang di antara kita yang akan berfikiran sedemikian. Sebab itu sebab kita nampak, sebab kita sendiri manusia, kita sendiri orang Islam ni, imam Allahumma salli ala Muhammad, Muslim ni, nampak nilai dunia tinggi. Bila kita nampak nilai dunia ni tinggi, kita merasakan bahawa sepatutnya orang kafir tak layaklah untuk dapat kekayaan sedemikian, kerana mereka adalah orang golongan yang ingkar, golongan yang tidak menyembah Allah, tidak sujud pada Allah, sedangkan kita yang sujud pada Allah tak dapat apa yang sepatutnya kita dapat, yakni kesenangan lah kononnya. Tapi kita lupa, kita lupa sebenarnya, dan kita memandang nilai dunia itu terlalu tinggi menyebabkan kita rasa macam tu. Sebenarnya kalau ikutkan, nilai dunia ni bagi Allah sangat sedikit, sangat kecil, Jadi oleh demikian mereka akan merasai kekayaan, tetapi belum tentu mereka akan merasai kenikmatan tersebut untuk selama-lamanya. Mungkin hanya di dunia. Tapi kita sama-sama doakanlah, semoga mereka ini, semua di antara kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah dan kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah, insya-Allah. Baik. Jadi oleh yang demikian, kita tak perlu rasa cemburu, sebab apa? Kita ada tempat kembali yang lebih baik. Allah dah besar dalam kehidupan kita, iaitu Islam, iman dan takwa. Islam itu, kita lahir pun dalam keadaan Islam. Lahir kita dah mengenal Allah.
lahir-lahir kita sudah pun mengenal Rasulullah, ya. Sudah kecintaan dah ada, ya, kecintaan dah ada, ilmu dah ada, pengetahuan dah ada. Cuma yang paling penting kita kena tambah lagi pengetahuan untuk kita memperbaiki amal kita. Ya, itu yang paling penting. Jadi tak payahlah kita nak cemburu pada orang kafir, khususnya yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah SWT, seperti kekayaan, kemewahan, kesenangan hidup dan sebagainya. Tak ya, tak perlu. Kerana nikmat dunia ini adalah nikmat yang sementara dan ianya terlalu kecil untuk dibandingkan dengan nikmat akhirat, syurga Allah yang sangat indah, yang tak dapat dibayangkan oleh akal fikiran kita, ya, yang kekal abadi. Subhanallah, ya, Allahu Akbar. Itulah kita sama-sama, ya, kita sama-sama berazam untuk memasuki syurga Allah, mendapat redha Allah. Tapi kena berusaha, ya. Jangan mengharap syurga Allah, mengharap redha Allah tapi tak ada usaha pun, ya. Duduk saja, solat pun tidak, puasa pun tak jaga, tak buat, ya, rukun-rukun Islam tak dijaga dan sebagainya. Maka ini yang hanya berangan-angan majnin nak masuk syurga tetapi tidak berusaha ke arah syurga. Itu adalah di antara orang-orang yang rugi di dunia. Dia dah rugi di dunia, malah dia akan rugi di akhirat. Nauzubillah min zalik, ya. Baik, kita teruskan, okey. Introduction, mukadimah lama sangat, ya, sebab ada 2 hari tak ya, tidak bersama kerinduan sebenarnya, ya, tapi yalah, Allahumma salli ala Muhammad, kerana yalah raya kan, raya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini baru semalam pulang ke rumah, bermalam di rumah mak mentua di Ampang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, barulah berkesempatan untuk kita sambung balik perkongsian kita. InsyaAllah doakan hamba supaya istiqamah untuk kita buat setiap pagi, ya, terutama sekali dalam tempoh PKP ni lah, ya. Selagi anak tak sekolah, selagi kita pun tak masuk ke pejabat dan sebagainya, makanya bolehlah kita kongsikan di waktu pagi. Ataupun mungkin nanti kalau lepas PKP, mungkin akan difikirkan, ya, masa yang sesuai untuk kita kongsikan juga, ya. Yang paling penting kita teruskan istiqamah, ya, terus dan istiqamah untuk mencari redha dan kasih yang Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan hadis yang kedua, ya, tentang fadilat zikir, yang mana bertajuk amalan secara berterusan untuk sepanjang hidup. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, pengetahuan hukum-hukum syariat Islam telah banyak bagiku. Beritahulah kepadaku sesuatu yang dapat aku mengamalkannya secara berterusan sepanjang hidupku." Ya, baginda Rasulullah SAW menjawab ataupun bersabda, "Hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah." Ya, Allahu Rabbi. Simple saja, ya. Hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah, ya. Baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan juga lain-lain. Ya, di dalam hadis yang lain, Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata, perbicaraan yang terakhir antara baginda Rasulullah SAW dengan aku ketika aku berpisah dengan baginda Rasulullah SAW ialah aku bertanya, amalan manakah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa hendaklah kamu meninggal dunia dalam keadaan lidah kamu basah dengan berzikir kepada Allah. Kita dah sebut dalam introduction tadi, ya, bahawasanya, ya, oleh kerana kita ni dalam kehidupan ni biarlah sentiasa melazimi, ya, zikrullah. Senang saja, sangat senang. Cuma yang senang tu kadang-kadang kita terlupa buat, ya, dan yang senang itulah kadang-kadang kita tertinggal untuk lakukan, ya. Jadi itulah yang merugikan, ya. Padahal fadilat dia sangat besar, ya. Zikrullah sangat mudah, ya. Tak perlu angkat tangan pun, tak perlu panjat pokok pun, tak perlu nak buat apa-apa benda yang berat, ya. Hanyalah lidah dan mulut yang menyebut kalimah zikrullah, ya. Yakni yang mana kita kongsikan sebelum ini, ya, kalimah yang paling hebat adalah la ilaha illallah, ya. Lazimkanlah yang itu, ya. Kenapa? Kerana la ilaha illallah tu kalau kita sebut sentiasa, ya, sambil memandu kita sebut, sambil memasak kita sebut, sambil mengemas rumah kita sebut, sambil jalan-jalan, sambil jogging kita sebut, ya, la ilaha illallah, ya. Andai kata, ya, Allah Allah jemput kita masa tu, ya, lisan kita yang terakhir adalah la ilaha illallah, confirm,
ya. Akhirnya tempat kita adalah syurga Allah, ya. Baik, keterangannya, ya. Okey, semasa berpisah bermaksud ketika baginda Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu selaku gubernur ke Yaman untuk menyampaikan dakwah dan ta'lim di sana. Ya, pada waktu tersebut Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu hendak berangkat. Ya, baginda Rasulullah SAW memberikan beberapa nasihat kepada beliau. Beliau juga mengemukakan beberapa pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Dan maksud hukum-hukum syariat yang telah banyak ialah bahawa setiap perintah mestilah dipatuhi dan dilaksanakan. Tetapi bagi mewujudkan kesempurnaan dalam pelaksanaan setiap perintah dan sentiasa menyibukkan diri dengan perintah-perintah itu adalah sesuatu yang sukar. Yalah, ya. Maknanya syariat ilmu tu senang kita dapat, ya. Kadang-kadang senang lah kalau kita nak cari, ya. Waalaikumsalam, kepada Puan Cik Mah kot, ya. Puan kot, ya. Cik Mah, Cik Nur, Cik Omar, maaf, ya. Terima kasih kerana menonton, insya-Allah. Semoga bermanfaat, insya-Allah, ya. Minta tolong share-share lah, ya, kalau ia bermanfaat, insya-Allah, ya. Terima kasih. Okey, baik. Jadi maksud hukum-hukum syariat yang telah banyak ialah bahawa setiap perintah mestilah dipatuhi dan dilaksanakan. Tetapi bagi mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan setiap perintah dan sentiasa menyibukkan diri dengan perintah-perintah itu adalah sesuatu yang sukar. Ya, seperti mana yang abang sebut tadi, ya, memang kita nak dapatkan ilmu tu kadang-kadang tak susah sangat. Ya, kita pergi masjid pun di antara maghrib dan isyak kita akan dapat ilmu. Ya, tetapi kadang-kadang ilmu yang kita dengar, ya, ilmu yang kita dapat itu nak diamalkan itu sangat susah, ya. Jadi zikir adalah paling senang, ya. Susah tu bukan apalah kalau kadang-kadang nak menunaikan solat tahajud contohnya, ya. Kita ambil solat tahajud, tak susah pun kalau orang yang mulakan dan orang yang sentiasa praktiskan, ya. Ianya lama-kelamaan akan jadi biasa, ya. Secara automatiknya pada waktu 2/3 malam, ya, automatically akan terbangun, akan tergerak sendiri, terbangun, terjaga. Kemudian akan kita Allah memang sentiasa akan seolah-olah dikejutkan oleh Allah, ya. Yang paling penting adalah kita kena niat tu sebelum tidur, niat nak dapatkan supaya nak minta, ya, bukan nak dapatkan, nak minta daripada Allah supaya Allah kejutkan kita, ya, kejutkan kita untuk bangun malam, ya. Jadi itu di antaranya. Dan apabila kita lazimkan kita buat setiap malam, ya, kita minta pada Allah sebelum tidur, ya. Ada petua mengatakan kalau orang tua dulu, ya, ingat lagi kalau orang tua dulu kata tepuk bantal lah, ya, kalau orang tidur pakai bantal lah, kalau hamba tidur tak ada pakai bantal, ha? Jadi tepuk bantal, ya, tepuk bantal. Ya Allah, ya Tuhanku, niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, ya, kejutkanlah aku bangun untuk tahajud, ya, insya-Allah, ya. Itu petua orang lama-lama lah, orang dulu-dulu, ya. Jadi kita ni tak perlu pun tepuk bantal tu sebenarnya, ya. Niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, berdoalah, ya. Niat dalam hati tu maksudnya dalam kata lain doalah, ya, minta pada Allah, ya Allah, ya, kejutkanlah aku bangun untuk tahajud. Kalau kita minta betul-betul bersungguh-sungguh, jangan minta saja-saja tapi tidur lambat. Ada juga yang macam tu. Maknanya dia tak berusaha. Dia tidak berusaha untuk bangun sebenarnya, ya. Jadi dia minta tu macam seolah-olah melepaskan patut di tangga, ya. Minta tapi tak ada usaha. Jadi itu sesuatu yang sangat susah untuk dapat lah, ya. Jadi sesuatu permintaan kita, doa kita, biarlah datang dengan usaha dan ikhtiar. Sebab itulah, ya, seperti mana yang hamba pernah kongsikan dulu-dulu, berbalik kepada konsep duit, ya. Konsep duit, 4 perkara yang kita kena ingat, ya. Konsep pula dah. Konsep duit, ya. Duit, D-U-I-T, ya. D-U-I-T, duit, ya. Duit, ya. Ianya adalah doa, ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Dalam apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan, sama ada dalam ibadah ataupun urusan dunia sekalipun, ya, kita perlu untuk amalkan 4 konsep ini. Iaitu apa-apa yang kita nak buat, kita kena doa dulu, ya, kena doa, minta kepada Allah. Kemudian kita berusaha, ya, usaha untuk mencapai apa yang kita nak, ya. Kalau untuk urusan dunia, untuk urusan dunia lah. Untuk urusan akhirat, contohnya macam kita kongsikan tadi, nak bangun tahajud dan sebagainya. Jadi kita kena berusaha untuk nak bangun tahajud tersebut, ya. Contohnya, ya, kita tidur awal, lepas isyak, tak ada apa-apa urusan, terus tidur, ya. Itu yang terbaik, itu amalan baginda Rasulullah SAW. Lepas isyak dah tidur, ya,
Tidur awal insya-Allah akan mengawal. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar, kita dah tidur awal tapi mungkin takut susah nak bangun, kita kunci jam. Ya, itu ikhtiar. Maknanya ikhtiar ni adalah gandaan daripada usaha tadi. Maknanya usaha yang digandakan. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Macam nak cakap ya. Allahu akbar. Ganda apa? Usaha ke atas usaha. Ya, usaha ke atas usaha. Usaha lagi. Itu yang menjadi pada ikhtiar. Maknanya usaha yang terakhir lah, usaha yang terbaik lah ya. Jadi usaha dah buat, kemudian ikhtiar, lepas tu kita tawakal, serah pada Allah ya. InsyaAllah ya, kalau kita buat betul-betul dan kita apa orang kata ni, kita niat betul-betul, kita buat betul-betul, usaha betul-betul, ikhtiar betul-betul, Allah tak akan kecewakan kita dan Allah tak akan mensia-siakan kita ya. Yang paling penting kita jaga jugalah, sebab yang paling utama, yang depan sekali itu adalah doa. Doa ni Allahumma salli ala Muhammad. Doa ni yang memastikan bahawa doa kita mustajab. Kita kena jaga banyak benda lah terutama sekali adalah rezeki yang masuk ke dalam jasad kita. Rezeki yang masuk ke dalam jasad kita biarlah rezeki yang halal 100%. Itu di antara yang paling penting ya, untuk memastikan bahawa doa kita mustajab ataupun doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Tetapi seperti mana yang kita kongsikan juga sebelum ini, jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Doalah sebanyak-banyak mana pun, kerana Allah suka mendengar doa kita. Sebab itulah kadang-kadang Allah lambatkan doa tu dimakbulkan. Kerana apa? Allah nak kita berdoa. Allah suka dengar kita berdoa. Dan kalau tak dapat, kalau tak dapat di dunia, ataupun mungkin tak dapat setahun dua, mungkin 20 tahun akan datang baru dapat. Wallahu alam. Sebab yang kita yang meminta, yang kita minta mengikut kepada kehendak kita, nafsu kita mungkin ya. Tetapi yang memberi, Allah Ta'ala yang memberi itu adalah orang yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita ya. Allah yang menciptakan kita, jadi Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi Allah beri itu mengikut apa yang terbaik pada diri kita ya. Contohnya kita minta duit lah ya, kekayaan dunia, Allahu Rabbi ya, tapi tak dapat sampai sekarang ya. Pelik juga ya. Tak dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya ya, dalam pengetahuan Allah, mungkin kalau kita jadi kaya raya, kita dah lupa dunia, kita dah lupa Allah. Mungkin kita dah tak solat, mungkin kita dah tak jadi orang macam dulu, sombong dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi oleh demikian, oleh kerana Allah sayangkan kita, Allah nak jaga kita ni, ya Allah tak bagi kekayaan itu. Tetapi Allah akan simpan, mungkin Allah akan simpan ganjaran ataupun permintaan kita itu di akhirat nanti, diberikan dalam bentuk ganjaran pahala ya. Jadi yang mana satu yang kita nak sebenarnya ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kita nak juga kedua-duanya ya, kesenangan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Jadi itu tak salah, dalam Islam tak salah ya. Boleh minta apa saja ya dalam kehidupan ini. Mintalah, doalah apa saja ya, untuk untuk diri anda sendiri dan juga untuk semua orang yang anda sayang dan siapa-siapa saja, insya-Allah ya. Cuma itulah ya, yang paling penting kena faham konsep doa itu sendiri ya. Tidak semua doa dimakbulkan di dunia, tapi semua doa akan dimakbulkan ya. Semua doa, faham betul ya. Ulang sekali lagi, semua doa sebenarnya secara Allahumma salli ala Muhammad, secara logik, bukan secara logik, semua doa pasti Allah akan makbulkan. Cuma sama ada cepat atau lambat, sama ada dalam bentuk betul-betul apa yang kita minta ataupun bentuk yang berbeza. Itu semua yang akan diberikan di dunia lah. Dan ataupun itu yang ditukarkan oleh Allah SWT, diberikan bukan di dunia tetapi diberikan di akhirat dalam bentuk pahala insya-Allah. Baik, tapi untuk memustajabkan doa kita, berbalik pada apa yang berkatakan tadi, kena jaga dari segi rezeki yang masuk ke dalam jasad kita ya. Rezeki yang kita ada perlu rezeki yang halal ya, halalan thayyibah insya-Allah ya. Jadi itu yang akan memudahkan untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah ya, ataupun syarat utama sebenarnya ya. Syarat utama untuk memastikan bahawa ya doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Baik, tersasar ya, tersasar sikit daripada apa yang kita bincangkan, tapi tak apalah, insya-Allah ya. Selingan-selingan sedemikianlah kadang-kadang boleh ada perkongsian lain yang boleh dijadikan manfaat ya, insya-Allah.
Baik, okey, kita teruskan dengan hadis yang tadi, tak habis lagi ya keterangannya. Okey. Uh, Okey, tadi kita apa ni, hukum-hukum syariat yang banyak, maknanya ilmu-ilmu yang banyak memang dah banyak tetapi tak susah untuk dilaksanakan. Oleh itu, beritahulah kepadaku satu amalan yang paling penting supaya aku dapat berpegang dengan kukuh dan mengamalkan amalan tersebut pada setiap masa, di setiap tempat, ketika berjalan ke sana kemari, ya, dan ketika duduk dan bangun, ya. Dan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat 4 perkara, nescaya dia akan memperolehi segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Yang pertama, lidah yang sentiasa sibuk dengan berzikir, ya. Yang kedua, hati yang sentiasa sibuk dengan bersyukur. Yang ketiga, anggota tubuh badan yang sentiasa sabar menahan segala penderitaan. Yang keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruah dirinya dan harta benda suaminya, ya. Allah Rabbi, ini 4 perkara yang mana sesiapa yang memperolehinya, ianya adalah nescaya dia akan memperolehi segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Allahu Akbar. Yang pertama tadi, zikirlah, ya, zikir. Ya, zikir kepada Allah dengan lisan kita, dengan lidah kita. Yang kedua adalah dengan hati yang sentiasa bersyukur. Yang ketiga adalah dengan apa nama tu? Mana tadi? Yang ketiga adalah dengan anggota tubuh badan yang sentiasa bersabar menahan kesakitan, penderitaan dan sebagainya. Yang keempat adalah isteri yang tidak mengkhianati maruah dirinya dan harta benda suaminya, ya. Allahu Akbar. Jadi itulah yang sangat bertuah pada siapa yang mendapat 4 perkara ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat bertuah sebenarnya, ya. Allahu Akbar. Baik, sama-sama kita doakan kita juga di antara orangnya. Dan oleh yang demikian kita kena usaha ke arah itu, ya. Jangan kita nak minta berhajat, ya, dan sebagainya tapi tak usaha, itu yang tak akan tercapai untuk selama-lamanya, ya. Rugi kita, ya. Baik. Okey, baik. Ingatan khas untuk diri hamba sendiri yang bercakap lah, terutama sekali, ya, insya-Allah, dan juga untuk rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, penonton yang dikasihi dan dihormati sekalian, agar kita sama-sama mendapat keridhaan daripada Allah, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Mengkhianati maruah, ya. Ini yang keempat tadi, mengkhianati maruah maknanya mengerjakan sesuatu yang buruk. Maksud lidah yang basah akan diberitahu sama ialah lidah yang banyak menyebut sesuatu, betul, ya. Ini adalah merupakan simpulan bahasa yang digunakan secara umum, ya, menurut kebiasaan bahawa seseorang yang banyak memuji dan menyebut nama seseorang yang lain dikatakan bahawa lidahnya basah dengan memuji si fulan, ya. Itu perumpamaan lah, ya. Sebenarnya kalau kita banyak bercakap kalau ikutkan, ya, makin kering, ya. Makin kering tu tekak. Nak kena faham juga, ya. Yang kering tu tekak yang kering sebab bercakap banyak. Tapi, ya, bila kita bercakap banyak, perasan tak, ya, dekat kawasan lidah kita ni akan banyak, ya, air liur yang akan berkumpul. Jadi itulah, ya, indahnya peribahasa orang lama-lama ni, ya. Baik, kita teruskan insya-Allah. Pada pandangan saya, ya, iaitu pada pandangan penulis kitab ini yang hina dina, ini kenyataan kenyataan ini boleh juga dimaksudkan bahawa jika seseorang dilamun percintaan, maka seseorang itu akan merasai kemanisan dan kelazatan dengan menyebut nama orang yang dicintainya. Hakikat ini hanya diketahui dan dirasai oleh orang yang pernah mengalami percintaan. Oleh itu maksudnya ialah hendaklah menyebut nama Allah yang Maha Suci dengan penuh syahdu sehingga, ya, sehingga terasa kemanisan dalam hati, ya. Allahu Rabbi. Saya seringkali, ya, melihat setengah ulama apabila mereka berzikir secara jihir, yakni dengan menguatkan suara, ya, menguatkan suara, ya, itu jihir, ya, maknanya zikir dengan jihir. Kuatkan suara maknanya lantangkan suara lah, dikuatkan suara, ya. Maka kelazatan berzikir itu turut dirasai oleh orang yang berada di sisi mereka, ya. Allahu Akbar. Ya, kalau kita tengok, ya, benda ni biasanya amalan sedemikian adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kumpulan tarikat, ya. Kalau di masjid tuan-tuan mungkin yalah, tapi tak banyak masjid yang mengamalkannya. Ya, bila sudah waktu isyak, sudah melepasi waktu isyak, akan ada sekumpulan, ya, rakan-rakan ataupun kumpulan tarikat yang akan berzikir, ya. Mereka akan mengeraskan sikit suara, bukan bising, tidak, ya. Dia mengeraskan sikit suara. Kerana apa? Bila suasana itu, ya, zikir yang secara berkumpulan,
ya, apabila suara dinaikkan sedikit, jadi semua orang yang di sekitar yang juga turut berzikir, tetapi bukan hanya suaranya didengar, dua suara-suara semua orang lain pun didengari bersama, ya. Kemanisan tu ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ya, macam mana ya, dikatakan kesannya terhadap hati, kesannya terhadap hati. Kalau kita berzikir seorang pun, kalau kita kuatkan suara, telinga kita mendengar, ya, apa yang lisan kita katakan, apatah lagi ianya sesuatu yang kita sebut memuji Allah, ya. InsyaAllah, ya, kita akan rasa apa nama tu, kelazatan, kemanisan itu bila kita dengar dan ianya masuk ke dalam hati, ya. Allahu Rabbi, ya. Tak percaya cuba, ya. Tapi kena cari tempat yang okey sikit lah, ya. Supaya jangan terlalu kuat sangat kalau kat rumah, ya. Kalau kat rumah takut jiran mengganggu jiran dan sebagainya, ya. Kena ingat, ya, sesuatu yang kita buat, walaupun mungkin perkara yang baik, tetapi bagi jiran kita rasa terganggu, ya, itu pun sesuatu yang tak elok lah, ya. Maknanya tidak digalakkan untuk dilakukan, ya. Jadi oleh demikian kena jaga hati jiran, ya, insya-Allah, ya. Baik. Di mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Saya sering kali melihat, ini dah, ya. Maka kelazatan berzikir itu turut dirasai oleh orang yang berada di sekitar mereka, sehingga kan kelazatan berzikir itu dapat dirasai oleh semua orang. Ya, perkara ini hanya diperolehi apabila hati sudah mengecapi kelazatan dan lidah pula sudah biasa dengan memperbanyakkan zikir. Ya, dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa tanda mencintai Allah ialah mencintai zikirnya, dan tanda membenci Allah ialah membenci zikirnya. Ya, daripada Hazrat ataupun daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang lidahnya sentiasa basah kerana sibuk berzikrullah ataupun berzikir akan memasuki syurga Allah sambil tersenyum. Ya, Allahu Akbar. Indahnya, ya. Baik. Jadi ini sangat penting, ya. Sebab ada setengah orang, okey, baik. Ada setengah orang, Allahu Rabbi, ya, orang ini orang yang pelik lah bagi hamba, ya. Bila terdengar tentang ataupun dengar zikrullah, lafaz-lafaz zikrullah ni, ada orang yang hatinya rasa macam marah, rasa macam pedih, rasa macam tak senang hati, tak senang duduk dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, ya. Dan bila seseorang, yalah, mungkin orang tak sedar, ya, tetapi apabila orang tu kata pada kita lah, orang tu mengadu pada kita, aku tak boleh dengar lah kalau aku dengar orang zikir ni, rasa macam nak marah dan sebagainya. Okey, ambil peluang ini untuk nasihatkan dia, ya. Sebab apa? Dia ada masalah hati sebenarnya, ya. Orang yang sedemikian sebenarnya mempunyai masalah hati, ya. Dan kita bertanggungjawab bila dia dah cerita kat kita, ya, bila dia dah melafazkan ataupun bercerita, berkongsi dengan apa yang dia rasa tu pada kita, kita bertanggungjawab untuk menasihati dia. Ya, menasihati macam mana, ya. Cakap dia banyakkan berzikir, ya, banyakkan berzikir. Sebab apa? Hati dia mungkin dah hitam, ya. Selaput hitam telah menyelaputi hati dia, yang mana hatinya dah penuh dengan selaput hitam yang menyebabkan, ya, zikrullah ataupun apa-apa benda yang baik susah untuk masuk pada dia, ya. Tapi oleh kerana kita ni kawan dia mungkin, ya, yang mungkin dia dengar nasihat kita cuba nasihatkan. Yang paling penting kita dah buat, kita dah lepas tanggungjawab kita, ya. Bukan, tapi janganlah buat sekadar nak lepas tanggungjawab, ya. Buatlah bersungguh-sungguh, ya. Maknanya nasihatkan dia supaya berzikirlah, ya. Sebab awak mungkin ada masalah hati, ya. Hati awak mungkin dalam keadaan yang bermasalah. Janganlah cerita hati dah hitam legam, ya. Takut nanti dia marah pula, kan. Jadi kena gunakan psikologi lah, ya, supaya dia dapat menerima, ya. Sekurang-kurangnya walaupun hati dah hitam, dia dapat menerima sebab kita kawan dia, dan dia cuba buat, ya. Ataupun suruh dia istighfar tu depan kita, lagi baik. Maknanya kita biar kita dengar. Sebab takut nanti kalau kita suruh beristighfar di belakang, takut dia tak buat. Maka kalau kita tak buat, takut nanti sampai bila-bila dia susah untuk menerima kebaikan, apatah lagi, ya, untuk melakukan kebaikan, ya. Nak terima kebaikan pun susah, macam mana nak melakukan kebaikan. Allahu Akbar, na'udzubillah, ya. Jadi oleh yang demikian, ya, nasihatlah, ya, rakan-rakan kita supaya kita sama-sama mendapat redha dan kasih Allah, ya, insya-Allah. Baik, keterangan untuk hadis yang kedua dah habis, ya, alhamdulillah. Sekarang pukul, masih banyak lagi masa, ya, insya-Allah. Kita teruskan dengan hadis yang ketiga, amalan yang paling baik
dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menarik ni, ya. Daripada Sayyidina Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Mahukah aku kabarkan kepada kamu mengenai amalan kamu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggikan darjat kamu, dan yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak di jalan Allah, dan yang lebih baik daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, kamu penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kamu?" Itu tanda soal, ya. Bacaan hamba tu mungkin tak menampakkan satu soal, ya. Okey, baik, hamba ulang sekali lagi insya-Allah untuk lebih penghayatan, ya, insya-Allah. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, "Maukah aku kabarkan kepada kamu mengenai amalan kamu yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang meninggikan darjat kamu, dan yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak di jalan Allah, dan yang lebih baik daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, sama ada kamu memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kamu?" Okay, baru ada intonasi soal tu, ya, insya-Allah. Para sahabat pun berkata, "Bahkan apakah itu ya Rasulullah?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab sepatah saja, "Zikrullah." Ya, Allahu Rabbi. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain, ya. Baik, keterangannya. Fadilat dan kelebihan zikrullah yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikut keadaan yang umum. Ini kerana memandangkan dalam keadaan yang tertentu kepentingan bersedekah, ya, jihad dan urusan yang lain dipandang lebih utama, ya. Jadi ianya mengikut kepada keadaan yang umum, ya. Jadi kita pun kena faham juga, ya, kita kena faham juga, ya, sebab sesuatu hadis itu kadang-kadang diturunkan ialah ada asbab dia, ya. Jadi ada cerita dia, ya, sama juga dengan ayat suci Al-Quranul Karim, ya. Jadi asbabun nuzul, ya, Allah Rabbi, itu Al-Quran lah, ya. Baik. Jadi oleh itu terdapat juga dalam setengah hadis tentang kelebihan amalan-amalan tersebut, yakni amalan bersedekah, jihad dan urusan-urusan lain, ya. Baik. Sedangkan zikrullah adalah satu amalan yang berterusan dalam setiap keadaan, maka amalan ini adalah lebih penting dan utama, ya. Sebab zikir ini masa ni panjang, ya. Kita boleh buat dalam keadaan apa sekalipun, di tempat mana sekalipun. Cuma yang sebelum ni yang bersebut dalam tandas janganlah, alhamdulillah, ya, dalam tandas jangan berzikir, ya. Jangan berzikir dengan lafaz, ya. Dalam hati boleh, tapi itulah, banyak sekali ikutkan banyak lagi tempat lain, masa lain yang lebih afdal, ya. Baik. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Bagi setiap sesuatu ada pembersih dan penghilang kekotorannya. Seperti untuk badan dan pakaian digunakan sabun, dan untuk besi digunakan api dan sebagainya, pembersih bagi hati adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada zikrullah untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh ini kerana dalam hadis tersebut disebut bahawa punca kesucian hati, maka ini juga merupakan kelebihan zikir, ya. Kelebihan zikir adalah untuk menyucikan hati, ya, insya-Allah. Jadi orang yang nak hatinya suci, ya, bersih, ya, tulus mulus, jadi oleh demikian amalkan zikir, ya, insya-Allah. Ibadah akan dikira ibadat yang sempurna apabila ibadat tersebut dikerjakan dengan ikhlas, dan asas keikhlasan adalah bergantung kepada kesucian hati. Jadi kesucian hati itu sangat penting, ya. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus mulus ini sangat penting. Kerana apa? Kerana kesucian dan ketulusan hati ini akan membuatkan ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah, apa saja ibadah yang kita lakukan, lebih sempurna, ya, insya-Allah. Baik. Sebahagian ulama tasawuf mengatakan bahawa zikir yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah zikir qalbi ataupun zikir dengan hati,
ya, bukan zikir lisani ataupun zikir dengan lidah, ya, zikir dengan hati, ya. Baik. Zikir qalbi bermaksud hati sentiasa berhubung dan berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan hati sebegini tidak diragui lagi lebih utama daripada segala ibadat. Apabila seseorang dalam keadaan sebegini, maka tidak mungkin apa-apa ibadat akan ditinggalkan, kerana semua anggota zikir maupun batin adalah, maaf ya, uh, semua anggota zahir maupun batin adalah mengikut hati, ya. Hati itu sangat penting, ya. Seperti mana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, jika dalam jasad kita, dalam anggota badan kita ada satu daging, seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah keseluruhan anggota, ya. Allahu Rabbi, ianya adalah hati, ya, qalbi, ya, insya-Allah. Baik. Apabila seseorang dalam keadaan begini, maka tidak mungkin apa-apa ibadah akan ditinggalkan, kerana semua anggota zahir maupun batin adalah mengikut hati. Ya, setiap benda yang terpaut oleh hati, maka seluruh anggota yang lain juga akan turut terpaut dengan benda itu. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan seseorang yang dilamun cinta? Tanda soal. Ya, maknanya bila kita suka seseorang, contohlah, ya, kalau kita ambil perumpamaan yang digunakan oleh penulis kitab ini, ya, siapa yang tak pernah bercinta. Kalau dilamun cinta ni, apa yang kita lihat pada seorang, ya, orang yang kita cintai itu adalah semua yang elok lah. Sebab apa? Sebab hati kita memandang dia elok. Hati kita dah suka kat dia, kan. Hati dah suka kat seseorang, maka apa yang kita pandang, apa yang kita tengok, semuanya elok, semuanya cantik, semuanya sempurna. Itulah, ya, hikmahnya bila mempunyai kesucian hati, kebersihan hati. Maknanya bila hati kita bersih, apa saja amal ibadah yang kita lakukan, ya, apatah lagi hati itu sentiasa mengingati Allah SWT, jadi, ya, ianya akan, Allah Rabbi akan memudahkan amalan kita, akan menyempurnakan amalan kita, ya, insya-Allah. Baik. Ada banyak lagi hadis yang mengatakan bahawa zikir adalah lebih utama. Ya, seseorang telah bertanya kepada sahabat yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahawa amalan manakah yang terlebih besar. Maka beliau mengatakan bahawa, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Ya, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wala zikrullahi akbar. Ayat surah Al-Ankabut ayat 45, yang baru maksudnya adalah lebih besar, ya. Maknanya apa nama tu, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, telah menjawab pertanyaan itu dengan sepotong ayat Al-Quran, ya, surah Al-Ankabut ayat 45, ya. Jadi jelas sekali bahawasanya adalah apa nama tu, amalan yang paling besar, ya, insya-Allah. Daripada Salman radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada ayat yang pertama dalam juzuk yang ke-21 itu, yakni surah Al-Ankabut tadilah, ya, yang pengarang kitab Majalisul Abrar, ya, mengatakan bahawa hadis ini mengatakan bahawa zikir lebih utama daripada sedekah, jihad dan ibadah-ibadah lain, kerana zikrullah adalah merupakan tujuan asasi atau maksud sebenar, ya, sedangkan ibadah-ibadah yang lain adalah merupakan perantaraan untuk mencapai maksud tersebut, ya. Sebab zikir ini adalah mengingati Allah, ya. Okey, mengingati Allah Subhanahu taala. Jadi, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, ibadah-ibadah yang lain, bersedekah juga adalah tujuannya adalah untuk mengingati Allah, mencari redha Allah, ya. Berjihad juga kita buat kerana Allah, ya, kita buat kerana Allah adalah kerana mengingati Allah lah, ya. Ingat pada Allah, kita buatlah kerana Allah, kan, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan, ya. Maknanya ibadah-ibadah lain pun adalah sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk mencari redha Allah, ya. Sama juga dengan zikir. Zikir ni kita mengingati Allah untuk mencari redha Allah, ya. Cuma zikir ini adalah lebih kepada sesuatu yang paling utama lah. Dan yang lain tu dikatakan oleh penulis dalam kitab ini, pengarang kitab Majalisul Abrar, ya, yang mengatakan bahawa itulah maksud hadis tersebut, ya. Baik, kita teruskan. Zikir juga terbagi kepada dua, ya. Yang pertama, zikir dengan lidah,
Yang kedua, zikir dengan hati yang mana lebih afdal daripada zikir dengan lidah, ya. Zikir ini adalah muraqabah ataupun hati yang berfikir, dan inilah yang dimasukkan dengan hadis, fikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun, ya. Membaca sekali lagi untuk pemahaman sekali lagi, ya. Zikir juga terbagi kepada dua, iaitu yang pertama kita tahulah, ya, kita jelas sekali yang ni. Zikir yang pertama adalah dengan menggunakan lidah, ya, yang selalu kita buat, dan zikir yang kedua adalah zikir dengan hati, ya, yang mana dikatakan di sini, ya, zikir dengan hati lebih afdal. Kerana apa? Kerana ianya adalah muraqabah atau hati yang berfikir, dan inilah yang dimaksudkan dengan daripada hadis yang lain, ya. Maksudnya bukan hadis yang ni. Hadis yang mana mengatakan bahawa fikir saat itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun, ya. Tapi ada juga mengikut pendapat para ulama, yang terbaik adalah kedua serentak, ya. Hati dan lisan, lidah. Lidah berzikir menyebut, tapi dalam hati kita lintaskan dalam hati. Itu yang terbaik lah, ya. Jadi banyak pendapat sebenarnya, ya. Oleh demikian yang paling penting amalkan, ya. Amalkan, jangan kita dengar kita buat kita dengar, maka ilmu yang dapat kita tak amalkan, jadi kita rugi, ya. Oleh demikian kita sama-sama lazimkan zikrullah, insya-Allah, ya. Baik, dalam kitab Musnad Ahmad, ya, Hazrat Sahal ataupun Sayyidina Sahal meriwayatkan daripada baginda Rasulullah SAW bahawa zikrullah adalah 700,000 kali ganda lebih utama daripada membelanjakan sesuatu pada jalan Allah, ya. Melalui keterangan atau penerangan jihad dan lain-lain amalan dituntut untuk dikerjakan mengikut keperluan pada waktu-waktu yang tertentu, ya. Apabila amalan itu dilakukan mengikut tuntutan waktu yang tertentu, maka fadilat atau kelebihan amalan tersebut akan menjadi besar, ya. Baik, boleh faham itu, ya. Maknanya kalau pada masa tersebut, pada masa tertentu, ya, contohnya jihad lah, ya, kalau kita lakukan pada keperluannya, ya, pada masa yang diperlukan untuk kita berjihad, maka kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar, ya. Tetapi di zikir ini adalah sesuatu amalan yang boleh kita lakukan di mana-mana sahaja, ya. Jadi ianya lebih utama dan lebih mudah, dan lebih sepatutnya kita boleh dapat ganjaran yang besar daripada amalan zikir, kerana banyak masa yang boleh kita buat. Maksudnya tidak mengira masa, ya. Baik, melalui tak apa, ini dah disebut tadi. Oleh itu tidaklah timbul apa-apa keraguan mengenai hadis-hadis yang menerangkan begitu banyak fadilat dan kelebihan amalan-amalan tersebut, ya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahawa berdiri seketika di jalan Allah SWT lebih afdal daripada solat 70 tahun di rumah, ya. Sedangkan semua ulama bersepakat berpendapat bahawa solat adalah ibadah yang paling afdal. Namun jika orang kafir menyerang umat Islam, maka ketika itu jihadlah ibadah yang lebih afdal, ya. Maknanya ibadah menjadi lebih afdal mengikut kepada keperluan pada masa tersebut, ya. Jadi cuma walau macam mana pun sepakat daripada ulama-ulama, ya, ijma' ulama mengatakan bahawa solatlah, ya, ibadah yang paling afdal di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik, habis keterangan yang untuk hadis yang ketiga, alhamdulillah, ya. Jadi yang berasa setakat itu saja dalam perkongsian kita untuk hari ini, ya. Sampai ke hadis yang ketiga, kita insya-Allah panjang umur murah rezeki diizinkan Allah, kita akan sambung pada hadis yang keempat, ya. Mungkin insya-Allah kalau tak ada arah melintang esok harilah, ya, pada waktu yang sama insya-Allah, lebih kurang, ya, dalam pukul 7 insya-Allah, ya. Sebab esok pun Abu dah start bertugas, akan bertugas mulai pukul 8. Jadi sebelum pukul 8 terpaksa kita habiskanlah, ya. Baik, sekali itu saja dahulu. Seperti biasa, sebelum hamba meninggalkan ataupun mengakhiri live ini, ya, perlu diingat bahawa, ya, segala yang baik, segala yang sempurna itu adalah datang daripada Allah SWT, ya. Namun begitu, segala yang kurang, segala yang lemah, segala yang silap, ya, adalah di atas kekurangan, kelemahan, kesilapan hamba sendiri, ya, insya-Allah. Dan oleh demikian, mohon ampun maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki atas kesilapan yang dilakukan, sama ada terkasar bahasa, ya, tersilap kata, ya, tersilap keterangan dan sebagainya. Mohon diampunkan
dan jika ianya bermanfaat, bolehlah ya share pada semua rakan-rakan tuan-tuan puan-puan di grup masing-masing ataupun di wall masing-masing untuk manfaat bersama kepada semua orang lain ya, insya-Allah. Sama-samalah kita terus ya mujahadah ya, berjuang untuk mempertingkatkan ilmu dan mempertingkatkan amal dalam kehidupan ini. Semoga kita kembali dalam keadaan yang paling baik di sisi Allah ya, iaitu kembali dalam husnul khatimah. Dan jangan lupa untuk amalkan zikir ya, ingatan khas untuk diri hamba sendiri orang yang bercakap, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton, insya-Allah, yang mendapat sama-sama, supaya sama-sama mendapat manfaat, supaya sama-sama kita amalkan insya-Allah ya. Sambil-sambil duduk saja tu, tak perlu pegang tasbih pun ya, lafazkan saja ya. Yang paling mudah ya, tak payah nak susah-susah nak fikir apa semua zikir-zikir yang susah-susah panjang-panjang, tak payah, senang saja ya, amalkan zikir kalimah thayyibah, yakni la ilaha illallah ya. Kemudian selang-selilah ya dengan berselawat ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling kita sayangi dan kita cintai, nabi yang mana kita azam, kita nak sangat berjumpa di akhirat nanti ya, insya-Allah. Baik, sudahi dahulu dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih selama-lamanya. Terima kasih.